نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Semua yang hadir pada malam ini daripada online, Facebook, Instagram, Zoom, ahlan wa sahlan kepada semua, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penganjur Global Ihsan, Persatuan Global Ihsan Malaysia. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kembali kelas kita yang berjudul Tadabbur Surah Al-Baqarah, dan kita telah sampai pada sesi yang lepas, ayat yang ke-169. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan kembali dengan sambungan daripada tadabbur ini, dan kita mengharapkan supaya insya-Allah Allah kurniakan kepada kita semua manfaat dan juga barakah daripada majlis ilmu yang mulia ini insya-Allah. Jadi malam ini kita akan sambung semula pada ayat yang 170. Saya akan bacakan dan kemudian saya akan huraikan serba sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Apabila dikatakan kepada mereka ini, orang-orang yang sebelum ni kita tengah bicarakan tentang orang-orang yang mengikuti jalan-jalan syaitan, orang yang terpengaruh dengan hasutan daripada syaitan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutlah, ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Apa jawapan mereka? Mereka kata, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Kami akan mengikuti apa yang telah kami biasa. Apa yang kami tahu, apa yang telah kami warisi turun-temurun daripada ayah-ayah kami, daripada nenek moyang kami. Inilah yang kita panggil sebagai taklid buta. Taklid buta. Bila kita kata taklid buta ni satu musibah lah di dalam agama, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai at-taqlidul a'ma. Taklid ni adalah satu musibah besar dalam jalan dakwah kita semua. Taklid buta jugalah yang antara punca kepada pelbagai kerosakan, pelbagai kezaliman, pelbagai kerosakan lah di dalam agama, dalam urusan dunia. Orang-orang musyrikin dulu, dia hanya menggunakan hujjah ini. Dan bila mana mereka nak menolak apa-apa seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan mereka akan kata, takkanlah nenek moyang kita salah. Benda ni kami dah amalkan mungkin ratusan tahun. Takkanlah mereka salah. Apatah lagi tok ayah kami, nenek moyang kami ni orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang terkenal. Dalam Quran banyak Allah sebut tentang benda ni. Wa inna ala atharihim muqtadun. Even umat-umat dulu pun semua, dia akan kata kami akan ikut apa yang telah dilakukan, yang telah ditinggalkan oleh mereka ini. Taklid ni, bila dia dah mencengkam diri seseorang, memang susah untuk nak dia bebas. Sebab benda ni adalah adat, benda ni adalah karakter, benda tu adalah cara dia berfikir.
maka tak ada cara untuk nak ubah orang tu daripada terbenam di dalam taklid yang buta ini, melainkan dengan melihat, meneliti, dengan tafakkur, dengan orang yang tajam akalnya, yang menggunakan daya fikiran dia untuk nak membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yakni tak sepatutnya kamu ini untuk nak taklid buta, nak ikut membabi buta, tanpa nak berfikir betul-betul, tanpa kamu nak buat kajian kamu. Boleh jadi walaupun benda itu telah dilakukan secara ratusan tahun, telah dilakukan oleh seluruh ahli keluarga kamu secara turun-temurun, jumlah itu tidak menandakan kebenaran. Boleh jadi mereka juga di atas ataupun di dalam kesesatan. Mereka tak tahu yang mana agama yang hak. Mereka tak tahu yang mana syariat yang sahihah, yang perlu untuk nak kita pegang dengan hukum hakamnya. Kerana ramai orang yang telah membutakan akal, membutakan mata hati mereka dengan sifat ataupun taklid buta ini. Jadi Islam datang untuk nak membebaskan pemikiran manusia ini daripada rantaian adat ataupun rantaian perkara yang telah begitu sinonim dengan masyarakat tetapi ia merupakan perkara yang keji. Islam datang untuk nak benteras. Allah kurniakan manusia akal, which is antara yang manusia ini yang terbaik yang manusia itu miliki. Apa yang kita miliki daripada harta ini bukan yang terbaik. Apa yang kita miliki daripada material, apa yang kita ada semua tidak ada guna dan manfaatnya jika ia tidak disertai dengan akal yang sihat. Even akal, kalau akal kita ni ada masalah, maka cara kita menguruskan urusan kehidupan kita semua jadi akan bermasalah. Jadi akal inilah yang membezakan antara manusia dan manusia yang lain. Kemuliaan seseorang itu, ke darjat seseorang itu juga boleh diukur dengan akalnya. Bila mana dia mampu membebaskan akalnya daripada, kita kata, taklid yang buta sebegini. Sebab itulah dalam ayat yang berikutnya, ayat 171, Allah dia samakan dengan orang-orang yang taklid membabi buta ini dengan binatang-binatang yang cuma ikut sahaja, ikut sahaja, dia cuma boleh dengar apa yang dia biasa daripada jeritan tuan dia. Kalau tuan dia biasa menggunakan bunyi-bunyi ke macam ni ke untuk nak panggil haiwan ni, mungkin binatang itu bila dengar bunyi tersebut baru dia akan respon. Kalaulah tuan ni biasa panggil, contoh saya dulu kecil-kecil suka main ayam. So ayam dulu kalau nak bagi makan saya suka buat bunyi krrrr. So bila datang tu saya buat bunyi krrrr, barulah ayam tu datang banyak-banyak. Walaupun kadang-kadang kita tak bawa makanan dulu kan. Itu nak kata binatang yang Allah nak samakan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka ini orang tuli, mereka ini orang buta, mereka ini orang bisu lagi yang tak dapat nak fikir. Sifat macam ni kalau ada pada diri manusia, apa lagi yang lebih teruk daripada manusia yang begitu. Taklid. Okay, bezakan. Kita akan sentuh sikit tentang beza antara taklid, beza ittiba, mana taklid yang boleh, mana taklid yang tidak boleh. Umumnya bila kita kata tentang taklid ni seolah-olah macam kita dah rantai seseorang tu. Which is, bila kita rantai, kita dah stick dengan dia, we cannot keluar daripada itu. Kita follow semua apa yang dikatakan. Dia sangat berkaitan dengan ta'assub. Dia sangat berkaitan dengan ada few factors yang lain. Taklid, kita tidak akan
boleh nak bertaklid pada orang tu maybe 99% ataupun 100%, melainkan jika memang betul-betul kita trust pada seseorang itu, melainkan sama ada kita ni memang tak mau fikir dah, ataupun kita begitu taksub, kita sangat menyanjungi seorang itu sampai kita buta untuk nak melihat baik dan buruk, salah dan benar, hak dan yang batil ada pada seseorang itu. Sebab tu dalam banyak perkara Allah minta kita jauh daripada perangai taklid. Kan Allah sebut dalam surah Al-Isra, Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu, sama ada taqfu ni kita berkata sesuatu yang kita tak tahu, ataupun kita mengikuti sesuatu yang tak tahu. Do not follow something that we don't know, kita tak clear, which is apa hujahnya, apa dia punya evidence-nya. Kita tengok, alhamdulillah sekarang ni masyarakat dah banyak yang boleh berfikir lah. Especially bila semakin ramai orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang cerdik pandai, masyarakat bandar yang mula dah education mereka, surrounding mereka ini biasa untuk nak berfikir secara lebih kritis. Tetapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin luar bandar sikit, mungkin tak ramai sangatlah yang begitu, sebab cara mereka hidup, background, latar belakang pengajian yang mereka lalui selama ni tidak begitu menggalakkan ke arah pemikiran yang kritis, lebih kepada ikut. Even ustaz-ustaz yang mengajar dekat ke kampung dulu pun tak bagi, kalau kata jangan nak lawan aku lah, jangan nak bawa pandangan yang lain lah daripada aku ni. Begitu. Tak bagi kepada masyarakat untuk nak berfikir. Sebab ada tarekat-tarekat yang kata seorang murid di hadapan seorang guru itu perlu seperti mayat yang boleh diperlakukan apa sahaja, yang boleh dicakap apa sahaja. Dia nak jadi ini, macam dia nak membodohkan umat lah. Bukan kita kata kita mesti kena biadab ataupun kita kena everything we have to argue. Adab itu pasti, tetapi kita kena always galakkan, sebagai guru yang baik, kita kena always galakkan kepada murid-murid kita, kepada hadirin hadirat semua untuk nak berfikir, untuk nak analyse apa yang kita cakap. Even saya sendiri pun, saya tak mau saya sahabat semua kat sini terima bulat-bulat je kalau apa yang saya cakap ni. No. Kalau ada kemusykilan, benda tu boleh dipersoalkan. It's good. Dan itulah budaya yang Allah nak kita umat Islam ada. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Tanya. So pertanyaan itu baik, tapi sudah tentu apa sahaja pun dalam Islam mesti dihalusi dia punya adab, perlu dihalusi dia punya suasana, dia punya keadaan. Dia bukanlah bererti kita kena boom gitu. Tak, tapi we ada right, kita sebagai umat Islam yang nak belajar, yang menuntut ilmu, kita ada hak untuk kita bertanya tentang agama kita. Sebelum ini dekat masyarakat Melayu Malaysia ni khususnya memang terkenal lah, ataupun berleluasa lah gejala taklid membabi buta ni. Yang ramai daripada masyarakat sebelum ini dia ikut-ikutan Islam itu tanpa jelas kenapa, ataupun apa dalil. Itu satu masalah juga, sebab nanti orang akan kata orang masyarakat awam tidak disyaratkan untuk mengetahui dalil. Bukanlah kata dalil itu secara detail, bukanlah sampai orang kata membuatkan mereka ni menjadi alim ulama, bukan, tetapi mereka ada hak untuk nak diberikan pencerahan. It's the same macam kalau kita pergi to the doctors. Kan bila kita pergi ke the doctors, satu doktor dia kata kat kita kena operate, ini dah bahaya dah, kena operate. Kita pergi dekat lagi satu doktor, so doktor tu kata ini tak payah operate, benda ni ada cara, ada kaedah dia. Kalau kita ni hanya sekadar taklid buta, kita sebabkan doktor yang kata kena operate itu adalah mungkin kita kata kawan baik kita,
So kita kata kita ikut je lah. Sebab itu kawan baik kita takkan dia nak tipu kita kot. So kita ikut. Itu yang kita kata taklid buta. Boleh jadi, tak kisahlah dia mungkin kawan baik kita ke, dia adik kita ke. It's a knowledge which is everyone terdedah kepada kebenaran dan kesilapan. Boleh jadi dia tersilap. Boleh jadi orang yang jauh daripada kita itu mungkin pandangan dia betul. So kita ada hak, lagi-lagi itu membabitkan kesihatan kita, membabitkan kita punya life. Kita kena tanya, kenapa doktor minta saya kena operate? Apa risiko dia, apa pro dia? Yang kata tak operate, dia kata ada kaedah. Okey, macam mana kaedah itu? Adakah kaedah tu kaedah yang selamat? Ada tak harapan di situ? Berapa peratus dia punya harapan di kat situ? Ada tak kes-kes yang telah berjaya dengan metod tu? Kita ada hak untuk nak tahu. Bukanlah nak kata doktor tu nak kena explain semua secara scientifically. Dia akan explain kat kita dengan kadar pencerahan yang kita boleh faham. Untuk kita buat decision, keputusan yang membabitkan kita punya nyawa, yang membabitkan kita punya kesihatan. Dia tak perlu nak sebut istilah-istilah medical, dia tak perlu untuk nak buat benar-benar nak tunjukkan detail macam mana proses. Dan itu knowledge dia. Maybe kita pun tak faham sangat. Tapi doctors yang bagus, dia boleh menjelaskan dengan kadar akal kita sebagai orang awam yang tidak tahu tentang perubatan. At least kita boleh buat pilihan, kita nak pilih Dr. A ataupun Dr. B. Almost similar dengan ilmu agama. Dengan apa yang para ustaz ni selalu, saya tak suka dengan golongan-golongan penceramah ataupun ustaz-ustaz yang dia tak bagi pelajar dia untuk nak bertanya, minta pencerahan, seolah orang awam ni kena ikut je. Sebab dia anggap orang awam ni tak ada otak. Hanya fikir, tak boleh nak fikir mana baik buruk. Kena ikut apa yang disampaikan oleh ustaz tu daripada A to Z. No. Apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan kepada knowledge yang saya ada. Berdasarkan kepada evidence yang mungkin saya telah terdedah kepadanya. Tapi it doesn't mean saya telah membuat pilihan yang betul. Means dalam konteks ada benda subjektif. Dan itu yang saya ajarkan kepada masyarakat. Masyarakat maybe bila ada question saya, mungkin ada sudut pandang yang saya tak terlepas pandang, mungkin ada dalil-dalil yang baru yang saya tak pernah dengar. Saya pun boleh correctkan kesilapan diri sendiri. Itu sifat manusia. Dan ramai orang dia hanya dengar agama dari para ustaz dan golongan agama, dia terima bulat-bulat apa yang disampaikan tanpa nak mempertimbangkan terlebih dahulu isi dia. Adakah bertepatan dengan petunjuk daripada Allah? Adakah bertepatan dengan petunjuk Rasulnya ataupun tidak? Ada masyarakat, ada orang disanggup ketepikan hukum hakam yang diistimbal daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahihah. Semata-mata dia nak taklid kepada tok guru dia, kepada ustaz-ustaz dia, kepada individu tertentu yang kita tahu sifat kita semua tidak maksum. Termasuk diri saya, jauh sekali daripada maksum. Kita ni pendosa. Kita ni banyak kelemahan kita. Bukanlah kita ni cerdik benar pun. Allah sebut dalam Quran suratul A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain daripada Allah, kerana sedikitlah manfaat yang kamu perolehi. Dan lagi malang kalau ada golongan-golongan ustaz agamawan yang dia jadi sumber taklid masyarakat awam, dan dia orang sendiri pun duk taklid, duk ikut benda yang mereka tak selidik. Itu yang kita kata kesilapan turun temurun. Mereka dah ikut yang tok guru tu pun duk taklid membabi buta tok guru dia. Tak ada sifat tahqiq, teliti, tak ada untuk nak semak. Kan? Ada yang dah kalau kata daripada zaman entah turun-temurun. Sebab tu kita tengok sekarang ada hadis-hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat kita dah turun-temurun lamanya.
Sebab ada mungkin dalam certain kitab-kitab yang telah ditulis oleh tok guru, certain penulis mereka. Anak murid dia ambil, takkanlah tok guru aku tak reti. Ambil dia ajar kepada masyarakat. Murid dia pula dia kata, takkanlah ustaz aku tak tahu. Dia pun turun-temurun. Begitulah. Itulah yang terjadi. So, inilah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan agama Islam. Dan orang yang ustaz-ustaz, tok guru yang dia duk nak build masyarakat yang membuta tuli ikut semata-mata, dia sebenarnya telah melakukan satu kerosakan dalam agama. Sebab dia tak mau menggalakkan masyarakat untuk berfikir. Mereka menganggap kalaulah manusia ni cerdik sikit untuk nak berfikir, nanti akan jadi perbalahan, akan jadi khilaf. It doesn't matter kalau kita khilaf dalam kerangka yang dibenarkan oleh syarak. Khilaf itu fitrah. Tetapi macam mana kita nak menguruskan khilaf itu yang penting. Ramai sahaja yang menggunakan elemen of masyarakat awam ni kena ikut je. Akibatnya mereka sebarkan penyelewengan, menyebarkan kesesatan, menyebarkan khurafat, menyebarkan bid'ah dan sebagainya yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah. So ini tak lain dan tak bukan hampir-hampir seperti perbuatan yang kita kata rahib-rahib, pederi Yahudi yang create the hukum hakam berdasarkan kepada akalnya, didakwa itu datang daripada Allah, disuruh masyarakat Yahudi dulu untuk nak follow je, jangan lawan kan, kamu lawan macam apa yang berlaku pada zaman kegelapan di Eropah dulu, pederi Kristian yang pernah menjual agama mereka untuk keuntungan dunia, semua digunakan elemen agama. Nobody can question. Mempersoalkan mereka akan diberikan hukuman yang berat, kerana seolah-olah mereka telah mempersoalkan Tuhan mereka. Kerana itu dalam surah Taubah Allah Azza wa Jal kecam. Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah cela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan para ulama mereka, para rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maksud Tuhan ni bukan berarti kena sembah, kena sujud kepada mereka semata-mata. Tidak. Tapi apabila mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut tanpa soal selidik. Itu seolah-olah telah mempertuhankan mereka, kerana hanya Tuhan saja yang tak boleh di-question. So apabila ayat ni dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan Adi bin Hatim, seorang bekas orang Yahudi, didengar, kemudian dia cakap kat Rasulullah SAW, dia kata, mana ada orang-orang Yahudi ni dia sembah rahib-rahib mereka, kan mana ada dia orang jadikan orang alim mereka sebagai Tuhan, tak adalah sampai nak kena sembah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka, para rahib itu, kalaulah mereka menghalalkan sesuatu, maka orang ramai pun ikut halalkan. Ikut taklid buta. Dan kalau mereka haramkan pula sesuatu, maka orang ramai pun ikut haramkan. Taklid buta. Tak tahu benda itu sebenarnya menyeleweng. Maka itulah pengibadatan kepada mereka. Itulah bukti mereka menyembah para rahib. Itu yang Nabi kata, fadzalika ibadatuhum. Jadi perbuatan taklid, membabi buta gitu, follow orang tanpa evidence, ni semua adalah satu perbuatan yang tercela. Kita ada right untuk nak tahu, nak dapatkan pencerahan tentang agama kita. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Kata Ibn Sirin, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Telitilah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Nak teliti, nak kenal seorang tu, of course through inspection. Through kita ambil tahu, kita tanya dan sebagainya. Itu kita yang panggil sebagai kecaman taklid. Tapi di sana ada yang kita panggil sebagai ittiba'. Ittiba' ataupun following ataupun mengikuti is not
level dia macam taklid. Ittiba' dia bukan sesuatu yang dicela. Orang-orang awam yang jahil macam kita, saya ni, yang tak ada kemampuan untuk nak berijtihad sebab kita ada kekurangan daripada sudut ilmu, kita punya daya berfikir kita is not that sharp, kita ada kekurangan-kekurangan tertentu yang kita mungkin tak tahu, kita terlepas pandang, maka kita kena ada dasar ittiba'. Asas ittiba' tu Allah sebut dalam Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu, yakni Allah. Kemudian Allah perintahkan pula kepada orang-orang jahil, yang orang yang tak tahu, untuk nak ittiba' kepada orang-orang yang alim. Kita belajar daripada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ulama kata taklid, istilah taklid ni is follow membabi buta is haram. Tapi yang diperintahkan kepada kita adalah ittiba'. Ada beza antara taklid dan juga ittiba'. Taklid ni you cannot listen to anyone anymore lah. Dan kalau dia ada element of ta'assub yang you tak boleh nak buka mind langsung, dah tak memfikir dah. Ittiba', you follow seseorang, you follow sesuatu itu berdasarkan kepada sesuatu yang lebih jelas, bukan atas dasar membabi buta. Okay? Especially dalam perkara yang membabitkan akidah. Kita tak boleh hanya taklid membabi buta. We have to ada some penjelasan. Okay? Perkara dalam akidah ni is very important sebab dia melibatkan kepercayaan kita. Benda yang kita hanya ikut turun-temurun, kita ikut tanpa ada pengetahuan, dia tidak menguatkan akidah kita. Dia akan membuatkan kita punya akidah ni, iman kita goyang, mudah termakan oleh syubhat-syubhat. Kan? Itulah yang bila mana masalah dia, bila orang yang tak strong akidah dia tak belajar akidah dia betul-betul, bila datang syubhat-syubhat, dimudahkan terpengaruh. Tak ramai anak-anak kita, bila mana mereka telah pergi ke negara-negara barat. Dekat negara barat ni mereka ada orientalis, mereka ada dia punya missionaries, yang mereka ini akan mubaligh mereka yang berdakwah lah kepada agama mereka, kepada orang-orang macam kita yang pergi kat sana. Dan adik saya dulu belajar kat UK pun, dia kata banyak. Maksudnya dia tengah tunggu dekat bas, dia tengah tunggu kat sini, ada je orang akan approach. Dan bayangkan kalau kata anak-anak kita ni dia tak ada kefahaman akidah yang betul. Maksudnya dia tak ada penjelasan. Kenapa kita sembah Allah? Kenapa kita duk buat benda ni? Kenapa kita solat? Kenapa dalam agama ada itu dan ini? Itu bila datang syubhat-syubhat ni, wal'iyadzubillah, dia menggoyangkan iman dan akidah anak-anak kita. Itu yang kita risau. Sebab tu saya nasihat kepada semua yang ada nak hantar anak-anak dia belajar luar negara ni semua, tolonglah bagilah asas akidah yang baik kepada anak masing-masing. Bahaya akidah ni bila dia sudah goyang, susah juga nak tegakkan di balik. Dan akhirnya anak-anak kita juga terpengaruh dengan pluralism, terpengaruh dengan liberalism, yang terpengaruh dengan atheism. Sebab mereka tidak jelas. Mereka hanya sebelum ini dekat Malaysia ditaklid. Mak ayah aku ajar aku percaya Allah, aku ikut, aku percaya Allah, aku percaya pada Rasul, but nak kenal Rasul pun tak, nak kenal Allah pun tak. Kenapa kita buat ini? Kenapa agama kita begini? Bila pergi sana, ada orang gegarkan sikit, goncangkan sikit, dah retak dah. Sebab apa? We don't have a solid foundation. Kita tak ada dinding tapak yang kuat. Goyang. So taklid dalam perkara akidah adalah ditegah. You have to have clear. Kenapa Allah laisa kamitslihi syai'? Macam mana Allah itu tiada apa yang serupa dengannya? So bila kita kata Allah tak ada serupa dengannya, maka jangan nak samakan Allah dengan ruang lingkup manusia. Jangan nak kata Allah tertakluk dengan ruang, dengan tempat, dengan
dengan masa masuknya seperti mana manusia. Tapi apa yang Allah ithbatkan pada dirinya, kita ikut. Kan? Apa sifat-sifat Allah, apa perbuatan-perbuatan yang Allah telah sifatkan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, kita ikut. Sebab akal kita tidak mampu untuk nak mencecah ketuhanan Allah itu, melainkan apa yang telah jangan nak gaduh-gaduh soal nak pertikaikan apa yang ada already dalam Al-Quran, di dalam pemahaman salafus salih dan sebagainya. Okay. Dalam fiqh, di dalam ibadah, dia tidak se-strict dalam fiqh, tapi dia ada kita boleh taklid kepada mazhab yang mu'tabar, mazhab ataupun imam yang mu'tabar, itu dibenarkan jika kita tak ada kemampuan untuk nak tahu. Sebab urusan-urusan ni banyak. Dan ada benda yang kita kena ambil tahu. Benda-benda yang kita solat, benda yang zakat, puasa, benda yang kita akan selalu bergelumang ibadat-ibadah tu. Kita kena ada that asas. Tetapi dari sudut ijtihad para ulama di situ, dan ini termasuk dalam mereka yang berijtihad benar dapat 2 pahala, mereka yang terijtihad salah mereka mendapat 1 pahala, sebab kesemua mereka ulama ini dalam bab ini mereka telah berusaha untuk mengistimbatkan hukum hakam itu daripada dalil yang mereka tahu. Okay. Tapi bila kita bicarakan tentang soal taklid yang membabi buta ni, normally dia akan trigger certain golongan, especially golongan kita kata traditionalist ataupun orang-orang tua-tua sikit. Yang bukan yang dalam ni lah, tua-tua yang depan komputer ni hebat-hebat, orang kata cili-cili api semua. Tapi ni yang jenis very old version punya style lah kan. Dia orang akan tuduh mudah lah, golongan sini dia akan mudah orang-orang yang nak bawa pembaharuan daripada kejahilan kepada ilmu, daripada orang yang tak mau berfikir kepada masyarakat yang mampu untuk nak berfikir. Dia akan anggap ni satu ancaman kepada tradisi yang telah dipegang sekian lama oleh mereka. So golongan macam ni, orang-orang yang agamawan juga, apa lebay juga, dan dia akan mudah nak kata orang-orang muda-muda macam ni sebagai Wahabi, ni sebagai kaum muda, itu biasalah kan. Orang macam saya pun dah kena lah, Google pun boleh nampak banyak kan. Dan saya ni yang kira cukup tolerant lah kan, ataupun very lenient jugalah. Itu pun dihantam di macam-macam lah orang kata. Cuma saya ni tak adalah nak kecoh-kecoh sangat kan, sampai ke Bukit Aman lah, apalah isu ni semua kan. Nama Kamilin Jamilin Wahabi. Itu memang kelakar lah. Tuduhan-tuduhan yang tak berasas, yang tak ada nilai daripada sudut ilmiah, tak ada hujah pun di sisi Allah. Dia orang ni cuma tahu nak sesatkan golongan-golongan ini tanpa argument, tanpa dalil kan. Padahal kadang-kadang khilaf kita itu dalam khilaf kerangka khilaf ilmiah. Mereka tak boleh ada satu pandangan yang berbeza daripada mereka. Ada khilaf yang kita still boleh, you pilih A, I pilih B, it's okay. We don't have to be enemies pun kan. Ada khilaf yang I stand with orang kata dengan aku punya pandangan. If you want to stay with your pandangan, kita boleh hormat. Ada certain khilaf, especially jika benda tu melibatkan kepada tauhid yang boleh menjejaskan iman, tauhid seorang, itu kita kena bertegas lah. Kita tak maulah tengok masyarakat yang kemudiannya macam rosak kan, sampai cara mereka itu berinteraksi dengan kubur-kubur, dengan orang yang dah mati itu boleh menjejaskan iman mereka. Yang itu kita strict sikit lah untuk nak membersihkan. Tapi sekadar khilaf daripada sudut fiqah,
daripada sudut certain tata cara amalan dan ibadah. Benda ni tak perlu untuk kita nak berperang ataupun nak sampai memecahkan ukhuwah Islamiah kita. Dan saya tak pernah nak mencarilah perbalahan dengan orang, bukan cara kita kan. Kita cukup orang kata menilai orang tu daripada kerangka persaudaraan Islam kan. Kita semua nak mencari kebaikan, kita semua nak mengajak masyarakat ni ke arah agama kan. Ada benda yang kita boleh bersama, ada benda yang kita tak boleh bersama. Tak semestinya kita kena bermusuhan, melainkan orang tu begitu tegar kan, tak habis-habis dengan hadis palsu dia, tak habis-habis dengan amalan khurafat, benda yang tak berasas. Golongan macam ni mungkin kita kena keras sikit lah untuk nak bagi tahu pada masyarakat is dangerous for our deen, is dangerous for our people kan. Ini yang terjadi even di Malaysia sendiri. Mereka akan skeptikal lah dengan golongan-golongan yang cuba nak mengajak masyarakat berfikir ini. Bukanlah kita kata bila kita nak ajak masyarakat berfikir ni sampai masyarakat jadi liberal, sampai mempertikaikan para ulama, bukan. Itu semua adab yang kita pun tahu, tapi kita nak ajak masyarakat berfikir. Try to analyze, okay, hadis Nabi SAW begini, para sahabat begini. Dan kita tengok ada tak sahabat ataupun Nabi SAW, they are the best people ever in our deen. Ada tak mereka tiba-tiba bila masuk ke kubur, hu ha. Tengok video-video yang sekarang ni berlambak, kita boleh jumpa kat medsos, kebanyakannya masih ada di negara jiran lah. Moga-moga tak masuk lah sampai ke negara kita. Pergi ke kubur, ni pelajar-pelajar entah mana, bahasa enteran mana, sampai ke kubur tu, sampai macam tu, Subhanallah. Kita ajak masyarakat, tengok, ada tak Nabi SAW dalam urusan ibadah ini, dalam urusan perkara ghaibi, benda-benda yang melibatkan orang yang telah mati, yang kita tak tahu cerita mengenai mereka, ada tak sahabat dan Nabi SAW buat macam tu? Apa yang para sahabat dan Nabi SAW buat kalau menziarahi kubur? Adakah dengan hu ha ataupun macam tu tunduk-tunduk sampai sujud dekat kubur? Wala'iyadzubillah. Tak akan jumpa. Ajak masyarakat fikir. Kalau Nabi tak buat, kalau sahabat tak buat benda ni, why should we do? Adakah Nabi dan para sahabat ni tidak cukup petunjuk mereka? Tidak cukupkah mereka mengajar kita beragama? Sedangkan Nabi kalau dia masuk ke kubur, Assalamualaikum ya ahlal qubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afwa wal-afiyah. Nabi minta pengampunan, Nabi pergi. Ada tak Nabi pergi duk dekat kubur tu, duk buat acara-acara yang pelik-pelik yang sekarang ni kita boleh jumpa macam-macam. Kita nak ajak masyarakat berfikir. You tengok Nabi, you tengok Pak Syekh ni. You nak ikut yang mana? Hadis ada, Pak Syekh ni buat benda yang lain yang Nabi tak buat dalam urusan ibadah. Ibadah dalam urusan agama, benda-benda akidah. Ni bukan urusan dunia. Janganlah kata Nabi naik unta, kau naik kereta. Itu memang tak payah nak argue lah orang macam tu kan. Pening kita dah. Kita nak beri peringatan, nak ajak masyarakat. Tapi bila kita nak ajak masyarakat ke arah benda-benda, kita nak selamatkan masyarakat daripada sudut itu, kita dituduh, kita dilabel, kita dihalang, kita disekat. Subhanallah. But alhamdulillah, nikmat daripada internet yang kita ada, satu anugerah pada kita semua. Kita masih lagi boleh menyampaikan dakwah dengan sekadar apa yang kita mampu. Macam kata Imam Al-Bukhari, kalaulah kamu nak menghalang aku daripada mengajar di masjid ini, bagi surat
surat inilah yang akan menjadi bukti di hadapan Allah, engkau telah menghalang aku daripada mengajar. Kata saya yang lembut-lembut ni pun kena halang juga. Kan cuma saya tak suka lah bikin apa kecoh lah. Kan ada juga program yang dibatalkan last minute. Tak apalah. Kan dakwah ni ada macam-macam cara. Kalau Allah nak sampaikan, Allah akan sampaikan. Dengan mungkin kita tak pernah, saya sendiri tak pernah mengimpikan pun, ataupun saya sendiri tak pernah imagine yang even suara-suara dakwah yang kita buat ni Masya Allah sampai kepada ramai masyarakat. Dan kita tak pernah dengan kadar yang kita tahu kita tak boleh, untuk ada limitation gitu. Tapi subhanallah, kita yakin pada Allah, kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ihfazillah yahfazuk. Bantulah Allah, Allah bantu kamu. Tolong Allah. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Jangan buat sesuatu tu kerana populariti. Tak ramai kita tengok artis-artis selebriti yang dulunya disanjung, dipuja. Tapi sekarang dah hampir-hampir tak dikenali lagi. Jangan buat sesuatu kerana buat agama Allah kerana wang. Tak ramai orang-orang jutawan-jutawan yang muflis, dalam sekelip mata hilang segalanya. Jangan dalam agama Allah ni kita terlalu nak jadi jago, nak terlalu tunjuk hero. Dah ramai orang dulu yang lantang-lantang, yang jago-jago pada zaman dulu, mati kerana lidah dia. Sebab tu bila kita nak buat kerana Allah juga yang akan kekal abadi. Syurga Allah jugalah yang akan kekal insya-Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul kamu cintakan Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mencintai kamu. So dalam agama kita boleh ittiba para a'immah kita. Siapa yang dalam fiqhnya dia ada disiplin lah. Kita taklah nak bicarakan perkara itu di sini. Dalam fiqh, bukan bererti bila kita kata tak boleh taklid, ataupun bila kita kata keharusan ittiba, kita boleh suka hati pilih. Hari ini dalam masalah ni tiba-tiba aku nak ambil Hanafi. Dalam masalah ni tiba-tiba aku nak ambil Hambali. Dalam masalah ni aku nak ikut Syafi'i. Suka hati itu tak boleh, sebab benda itu akan ada kontradik. Sebab setiap daripada mazhab ni dia punya usul mazhab, dia ada disiplin asas mazhab dia. Kalau kita tak faham benda ni, dia akan menyebabkan celaru nanti. Celaru daripada sudut ni disiplin dia kata boleh. Tiba-tiba kita petik yang ni, kita amalkan yang ni, dia jadi kontradik. Itu selalu terjadi. Kalau kita nak pilih satu mazhab sebagai satu asas, contohnya Ustaz, saya nak pegang dengan mazhab Syafi'i kat Malaysia. Boleh tak? Boleh. Boleh sebagai orang awam, yes. Sebagai ilmuwan, yes. Tetapi jangan sampai orang kata ittiba itu, jangan sampai ke tahap yang kalaulah terzahir kebenaran di luar daripada mazhab yang kita pegang itu, membuatkan kita tetap begitu juga. Dan pada masa yang sama, janganlah kita pergi suka untuk nak orang kata talfiq, pergi ambil petik mazhab dan suka hati kalau kita nak berpegang mazhab tanpa asas ataupun ikut hawa nafsu kita. Kena ada balance, jangan sampai taksub juga. Orang-orang kat Malaysia ni yang duk kata kami ni duk mazhab Syafi'i dan sebagainya, tak tahu pun mazhab Syafi'i mereka tak tahu pun dalam masalah mazhab Syafi'i macam mana. Banyak benda kat Malaysia yang kita buat sekarang ni pun luar daripada mazhab Syafi'i, khususnya dalam bab-bab muamalat, dalam
dalam urusan-urusan perbankan, dalam urusan jual beli dekat Malaysia ni, apa yang difatwakan sendiri oleh badan-badan fatwa pun banyak yang di luar daripada kerangka mazhab Asy-Syafi'i. Kerana kalaulah kita nak berpegang kepada mazhab Syafi'i sekalipun boleh, tetapi dalam kerangka kita meraihkan juga mazhab-mazhab muktabar yang lain. Jangan, even di dekat Malaysia sendiri pun bagi tahu, jangan, maksudnya dalam kerangka mazhab yang empat ini mereka diraihkan. Tetapi bila kita lihat orang tu, contohnya pandangannya, sedangkan kalau kita tengok banyak je yang di Malaysia secara formalnya fatwa-fatwa yang di luar mazhab Syafi'i, tapi kalau orang macam saya tiba-tiba duk bagi satu pandangan yang mungkin di luar mazhab Syafi'i, terus dilabel sebagai Wahabi. Macam mana tu? Yang belah sana tak kena Wahabi, kita kena Wahabi. Kan pelik. Dituduhnya kita ni pembenci Imam Syafi'i. Dituduhnya kita ni sebagai penghina Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Sedangkan kita tak pernah sekali pun, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih adalah top 3 a'immatus salaf yang saya sangat-sangat sanjungi. Top 3. Saya sangat kagum dengan kebijaksanaan Imam Syafi'i. Saya sangat kagum dengan perjuangan Imam Syafi'i. Saya sangat kagum dengan macam mana Imam Syafi'i punya brilliant, punya akhlak dan sebagainya, kehidupan yang kita kena turuti. Saya hafal syair-syair Imam Syafi'i. Saya baca, saya suka baca. Even saya bagi kuliah-kuliah tentang sejarah hidup, biografi Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Tapi orang kata orang yang tak suba, macam mana pun dia tetap akan benci kepada kita, dia tetap akan tuduh kita itu dan ini. Adakah saya ada masa untuk nak melayan semua orang kata tuduhan-tuduhan liar dan jahat itu? I don't have time. Katakan, you guys can say whatever you want. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, Allah kata dalam Quran. Semua itu akan dipersoal, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. And as for me, I don't mind. You say me like that, I take your pahala lah nanti dekat akhirat. I'm happy. And so tak ada masalah dari bab tu. So daripada sini dalam perjuangan macam tu lah. Kalau kita tak boleh nak sabar orang nak kata kepada kita, kita tak payah terjun lah dalam medan ni kan. Kadang kita tak perlu nak melenting sangat pun. Netizen, orang-orang yang duk komen. Kadang-kadang orang yang duk komen tu pun tak siapa lah, kita tak kenal pun. Nak kawan kita nak layan semua komen yang condemn kita, memang tak sudah kerja kita. Kan biar je lah komen-komen tu. Kan, melainkan yang betul-betul ada impak, yang mungkin kita kenal, yang mungkin ini itu, mungkinlah ada kebaikan untuk nak kita layan sikit-sikit. Tapi the rest, banyak lagi kerja manfaat yang kita nak buat. Tak payahlah nak melompat, nak terlalu nak melenting, nak respond to every serangan-serangan orang pada kita. Kita buat kerja baik, kita tawakal ala Allah. Go for it. Okay. Baik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki-rezeki yang baik yang telah dikurniakan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Dalam kalaulah kamu menyembah Allah. Dan ini juga mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah perintahkan orang yang beriman untuk melakukan perintah yang telah disampaikan kepada para nabi yang telah diutuskan sebelum ini. Wa qala ta'ala,
Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ayat yang kita bicarakan ini. Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Dan Allah kata lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Nabi SAW cerita tentang seorang lelaki yang telah melakukan satu perjalanan yang lama, bermusafir dalam keadaan tubuhnya diliputi debu yang membuatkan rambutnya kusut masai. Dia menadahkan, dalam keadaan itu dia menadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Rabb. Tetapi lelaki ini makanannya haram, minumannya haram, dan dia diberi makanan yang haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Bila Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat, makanlah daripada benda yang tayyib. At-tayyib is sesuatu yang suci. Bila Allah itu tayyib, Allah itu tayyib, yang maksudnya Allah ini suci daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada keburukan. Apa-apa yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah tayyib. Dan lawan kepada sifat tayyib adalah khabith. Khabith ni benda yang buruk, yang jelek, yang macam Allah sebut dalam suratul Maidah, qul la yastawil khabithu wat tayyib. Tidaklah sama dengan orang yang buruk itu dengan yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak terima sesuatu yang buruk daripada hamba-Nya, baik daripada sudut amalan. Contohnya bila tak ikhlas, itu tidak tayyib. Benda yang dilakukan kerana riya, itu adalah khabith. Benda yang dilakukan, ibadah yang dilakukan tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak tayyib. Mendapatkan sumber daripada benda-benda yang haram, itu tidak tayyib. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Sesiapa yang bersedekah dengan senilai sikit kurma daripada harta yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik, sesungguhnya Allah akan terima dengan tangan kanannya, kemudian akan mengembangkannya untuk pelakunya sebagaimana salah seorang daripada kamu semua dikembang biakkan haiwan ternakan dia sampai dia menjadi seperti gunung. Benda yang baik Allah akan ambil dan Allah akan biak supaya ganjaran itu akan satu hari nanti akan jadi berlipat kali ganda kepada kita. Keburukan sesuatu itu dinilai daripada sudut pandangan syarak sebagai ukuran utama, bukan hanya menurut pandangan mata kita semata-mata ataupun akal kita semata-mata. Sebab boleh jadi apa yang dianggap kotor ataupun jijik itu halal di sisi syarak. Contohnya kita makan apa? Kita makan belalang. Ada orang jijik makan dab, biawak padang pasir, halal dimakan, tapi setengah manusia dia rasa jijik untuk nak makan. Nabi SAW pun dia geli sikit nak makan. So it's not semata-mata kita rasa benda tu tayyib terus kita kata tayyib, benda tu kita nampak khabith kita terus jadi khabith. Dia mesti dipandu oleh neraca agama kita. Itu neraca utama, bukannya hanya akal dan mata kita semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala dia dah perintahkan kepada orang yang beriman untuk makan sesuatu yang halal daripada sumber yang halal. Seruan yang sama juga, benda yang sama telah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. So ini sangat penting untuk kita untuk nak ambil berat, sebab dia bukan hanya syariat pada syariat kita sahaja, tapi dia telah wujud pada para
seruan para rasul yang terdahulu. Lebih tinggi keimanan seseorang mukmin itu, lebih banyak perintah Allah yang dilaksanakan sebagaimana keimanan para rasul. Jadi hadis tadi yang kita bacakan ni, dia sepatutnya dia menjadi satu suntikan semangat kepada orang yang beriman setelah dia mengetahui apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk nak makan daripada sumber-sumber yang halal dan tayyib ini adalah seruan yang sama dengan para rasul dahulu. Kemudian Allah perintahkan untuk kita beramal saleh yang merupakan natijah kepada makanan yang baik. Bila kita makan daripada sumber yang baik, maka insya-Allah dia mudah untuk nak kita beramal yang saleh. Tapi kalau kita don't care, kita tak kira sumber itu daripada sumber yang syubhah, daripada benda yang haram, maka susah untuk nak kita diberikan taufik untuk nak beramal saleh. Satu amalan itu tak boleh dikatakan sebagai saleh melainkan amalan tersebut dilakukan ikhlas kepada Allah SWT dan juga menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama rahmatullahi alaihim dia kata al-amalus salih makana khalisan sawaban. Amalan salih atau apa yang ikhlas dan tepat, iaitu yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Allah kata dalam ayat tafsir yang kita baca, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Amal yang saleh merupakan petanda kesyukuran terbaik seseorang hamba itu kepada Tuhannya di atas segala nikmat rezeki yang telah Allah kurniakan. Dan kemudian hadis ni yang kita bacakan tadi ni, hadis riwayat Muslim ni, dia satu isyarat supaya kita perlu untuk nak bagi nasihat peringatan secara berterusan. Dan kita ingatkan kepada manusia tentang aspek ini. Masyarakat hari ini ramai yang sudah tak peduli tentang soal halal dan haram. Buka je YouTube Okta FX. Buka YouTube Okta FX. Diiklankan oleh orang-orang Melayu Muslim kita. Yang dah tak peduli lah. Asalkan you can have money, you do whatever you want. Kita nak untung, kita tak peduli. Kita bermuamalah dengan perbankan konvensional, kita makan riba, no problem. No problem. We don't care. Kita adalah masyarakat, we don't care halal dan haram. Benda yang masuk dalam perut kita, benda yang menjadi sumber makanan haram. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan choice option tu ada. Tapi we don't care. As long money. Kita sanggup pilih riba nak buat pinjaman perumahan, sedangkan kita ada perbankan Islam yang lebih baik optionnya. Cuma sometimes kita kata, wallah ya Syekh, ini rugi sikit ambil perbankan Islam ini. Wallahil azim, kerugian di dunia itu lebih ringan daripada kita rugi dekat akhirat nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut beberapa situasi tadi yang kita bacakan hadis itu. Situasi yang sepatutnya menjadikan doa seseorang itu mustajab. Contohnya orang tu bermusafir, situasi yang mustajab doa dia. Dalam keadaan dia bertawassul dengan sifat Allah, mengangkat tangan ketika berdoa. Ini antara ciri-ciri doa yang sepatutnya makbul. Rasulullah berikan gambaran situasi asbab doa yang mustajab. Melebihi daripada apa yang sepatutnya. Maksudnya orang ni dalam keadaan musafir, dalam keadaan bertawassul dengan sifat Allah, dalam keadaan yang dia mengangkat tangan, dia buat macam-macam asbab untuk doa dia diterima. Dalam keadaan yang dia memang selekih, dalam keadaan sangat memerlukan, dalam keadaan yang desperate, dia merayu-rayu kepada Allah. Nabi kata, thalathu da'awatun mustajabatun la syakka fihin, da'watul walid, da'watul musafir, da'watul madlum. 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Doa ibu bapa, doa orang yang bermusafir, dan doa orang yang dizalimi. Dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW kata, Inna Allah hayyun karim, yastahi idha rafa'a ar-rajul ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu bila ada seorang lelaki angkat tangan kedua tangan dia kepada dia berdoa. Allah malu untuk nak kembalikan
tanpa ada dikabulkan, dalam keadaan kosong, hampa. Allah akan bagi. Orang yang minta kepada Allah, bertawassul dengan namanya, dengan sifatnya, itu Allah perintah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah itu yang memiliki nama-nama yang mulia, serulah, doalah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Antara asbab-asbab yang mustajab. Tapi laki ini doa dia tetap juga tak mustajab. Kenapa? Kenapa? Hadis ini ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita berhati-hati dengan sumber rezeki kita. Berapa ramai yang telah mengeluh, menyalahkan Tuhan kerana tak kabulkan doa mereka, tanpa dia orang sedar, tanpa dia ambil berat tentang apa yang masuk ke dalam perut mereka, tentang apa yang dipakai oleh mereka, yang bagi anak bini keluarga mereka makan. Dan ramai yang doa itu dan ini, tapi kehidupan mereka masih lagi tercalik dengan dosa riba, rasuah, makan harta-harta yang batil. Sedangkan orang kata kita dah angkat tangan lah. Doa, angkat tangan ni, ketika doa ni secara umumnya termasuk dalam perkara yang digalakkan. Di antara asbab doa yang mustajab. Rasulullah pernah angkat tangan masa doa dalam salat istisqa, minta hujan. Nabi SAW juga dalam qunut nawazil, witir, pernah ketika di Bukit Safa, Marwah, Arafah, Nabi angkat tangan berdoa. Ada dan juga dalam keadaan yang Nabi SAW doa tak angkat tangan pun ada juga. Maka sebaiknya kita orang yang beriman, kita ikut sunnah Nabi SAW. Ada dalam sebuah hadis yang agak lemah sanad dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah minta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah supaya dia dikurniakan doa yang mustajab. Dan Nabi SAW kata, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah sumber pemakananmu, punca rezekimu, baiki, jangan ambil daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat. Nescaya doamu mustajab. Orang yang jaga diri dia, jaga sumber rezeki dia daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat, insya-Allah doa dia mustajab. Jangan salahkan Allah kalau doa kita ni tak mustajab, lambat dimakbulkan, sebab kita pun tak peduli soal ni. Apa implikasi harta yang haram terhadap kesahihan amalan kita? Misalnya, adakah boleh, ni ada orang tanya, adakah boleh bersedekah dengan harta yang haram? Kita kerja-kerja, kita ada syarikat itu dan ini, ada benda-benda haram, boleh tak kita sedekah percentage pendapatan kita yang haram? Saya jawab, harta yang haram tu ada 3 jenis. Pertama, kalaulah item harta tersebut memang haram, contohnya arak, contohnya khinzir, maka benda ini janganlah pergi sedekah. Especially to the Muslims. Cannot. Because kita, pertama sekali, kita orang Islam tak boleh bergelumang dalam penjualan sebegini, arak, khinzir dan sebagainya. Yang kedua, pengharaman itu disebabkan oleh harta tersebut melibatkan hak orang lain. Contohnya, dia harta tu, item tu sendiri halal, tapi cara kita dapatkan tu haram. Kita curi daripada orang, kita mungkin zalimi orang untuk nak dapatkan bahagian lebih. Jadi, adakah kita boleh sedekahkan benda ni? Sedekah jenis ni tak boleh. Sebab dia daripada amalan yang kotor, yang khabith, dari pekerjaan yang jahat. Sebaliknya, orang yang mencuri tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik. Sebabnya harta tu adalah milik orang lain. Jangan nak pergi sedekah pada orang lain, melainkan kita dah tak jumpa. Kita zalimi orang, orang tu dah mati, tak tahu waris mana, kita pun dah tak tahu dah nak cari kat mana. So yang tu kita sedekahkan. Tapi kalau boleh kita kena kembalikan, kita wajib kembalikan kepada empunya asal. Yang ketiga, pengharaman yang disebabkan cara, kaedah dapatan. Okay? Contohnya, kita ada berniaga-berniaga, keuntungan daripada hasil riba,
ataupun daripada perniagaan yang tak patuh syariah. Maka seorang Muslim wajib untuk lepaskan hasil yang tidak halal ni. Katakan dia buat calculation 20% daripada sumber pendapatan dia adalah daripada sumber yang tidak halal, maka 20% itu dia kena lepaskan, dia kena sedekahkan dalam perkara-perkara kebajikan. Sebab harta tersebut haram hanya kerana dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Bukan item itu haram dan dia bukannya milik ataupun hak sesiapa, jadi dia kena sedekahkan kepada pihak yang lain, ke jalan-jalan kebajikan. Sebab orang yang disedekahkan itu dia akan jadi halal disebabkan orang itu dapatkan daripada cara yang halal. Kita yang haram sebab kita dapatkan daripada cara yang haram. Okay? Jadi itulah sedikit persoalan, jawapan kepada persoalan tersebut. Dia bersangkut paut dengan ayat 172 yang kita bacakan ini. Dan insya-Allah kita sambung kembali minggu hadapan dengan ayat 173 daripada surah Al-Baqarah. Moga-moga insya-Allah kuliah kita pada hari ini memberikan kita sedikit sebanyak manfaat. Kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada hadirin-hadirat semua, kepada Global Ihsan. Moga-moga insya-Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.